Bab kalau seseorang dipaksa sehingga dia memberikan hamba, yang diberikan kepada seseorang hamba, au ba'ahu, ataupun dia menjualkannya, lam yajuz, tidak menjadi, yang pemberian dan penjualannya itu tak jadi. Wa bihi qala ba'dun nas, itulah juga pendapat ba'dun nas, sebahagian orang. Tetapi kalau pembelinya bernazar pada barang yang dibeli, fahuwa jaizun bizu'mih, maka itu jadi sah, maka itu jadi mengikut katanya, yakni katanya kata ba'dun nas itu. Wa kadzalika in dabbarahu, demikian juga kalau dia memudabbarkannya, yakni kalau pembeli memudabbarkan hamba itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahawa ada seorang lelaki Ansar telah memudabbarkan seorang hamba dan dia tidak mempunyai harta selain daripada hamba itu, maka perbuatannya itu diketahui Nabi SAW. Maka baginda bersabda, siapa akan membeli hamba ini daripada saya? Hamba itu pun dibeli oleh Nu'aim bin Naham dengan harga 800 dirham. Qala, perawi berkata, saya telah mendengar Jabir berkata, hamba itu ialah hamba Qibti, mati pada tahun pertama. Babun minal ikrah, satu bab lagi termasuk di dalam bab dalam perkara ataupun tentang ikrah, yakni tentang paksaan juga. Karhan dan kurhan sama juga. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Syaibani berkata, Atha meriwayatkan kepada saya, Atha Abul Hasan As-Suwai meriwayatkan kepada saya, dan la azunnuhu illa dzakarahu, dan saya tidak fikir melainkan dia menyebutkannya daripada Ibnu Abbas, yakni dengan diambil daripada Ibnu Abbas. Ini berhubung dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal kepada kamu mewarisi perempuan dengan cara paksa. Qala, beliau berkata, kanu, orang-orang di zaman jahiliyah, kalau mati seseorang, maka wali-walinya, yakni pengganti-penggantinya ataupun waris-warisnya, adalah orang yang paling berhak terhadap perempuan itu, yakni isterinya. Sebahagian mereka mengawininya, yakni kalau dia nak mengawininya, dikawininya. Kalau mereka mahu mengawinkannya dengan orang lain, mereka akan mengawinkannya dengan orang lain. Dan kalau mereka tidak mahu mengawinkannya, yakni mereka tidak akan mengawinkannya. Fahum ahaqqu biha min ahliha, ringkasnya, mereka lah yang lebih berhak terhadap perempuan itu daripada ahli keluarga perempuan itu sendiri. Maka turunlah ayat ini berhubung dengan perkara tadi. Babun idza stukrihat al-mar'atu, kalau seseorang perempuan dipaksa berzina, yakni dirogol lah, fala hadda 'alaiha, maka tidak dikenakan had ke atasnya, kerana firman Allah Ta'ala, wa man yukrihhunna, dan sesiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah setelah mereka itu dipaksa Maha Pengampun lagi Pengasih Penyayang. Wa qala al-Laits haddatsani Nafi', bahwa Safiyah binti Abi Ubaid memberitahunya bahawa ada seorang hamba daripada hamba-hamba imarah, yakni hamba daripada harta kerajaan lah, waqa'a ala walidatin min al-khumus, telah merogol seorang gadis, yakni hamba
yang masih gadis lagi daripada harta khumus. Fastakraha, dengan dipaksanya, dengan paksa, hatta iftadha, sehingga dia memecahkan darahnya. Fajaladahu Umar al-hadda, Umar mengenakan had ke atasnya. Wa nafahu, ke atas lelaki tadi, hamba lelaki itu. Wa nafahu, dan membuang negeri dia. Tetapi beliau tidak menyebat hamba perempuan itu, kerana si laki-laki telah memaksanya, yakni kerana diperlakukan secara rogol itu. Wa qala Zuhri, Zuhri berkata berhubung dengan hamba perempuan yang masih dara, yaftari'uha al-hur, yang dirogol, yang dirogol ataupun yang dipecahkan darahnya oleh orang merdeka, yuqimul dzalikal hakam min al-amah al-'adhra biqadri thamaniha. Yani orang-orang yang arif perlu menilai harga hamba daripada hamba yang dara tu. Wa yujladu, dan yang laki-laki itu disebat. Tidak ada pula keputusan imam-imam berhubung dengan hamba yang sudah janda, yang sudah janda. Apa-apa ganti rugi tidak ada pula disebutkan daripada imam-imam. Tetapi laki-laki yang merogolnya dikenakan had. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim telah membawa Sarah berhijrah. Ibrahim telah berhijrah dengan membawa Sarah, dan beliau telah membawanya masuk ke suatu negeri fiha malikum minal muluk atau jabbar minal jababira, yang mana di negeri itu ada seorang raja ataupun seorang yang jabbarum minal jababira, ini seorang yang zalim, ini raja yang zalim lah. Fa arsala ilaihi an arsil ilayya biha, raja itu pun menghantar orang supaya Ibrahim menghantarkan Sarah itu kepadaku. Yani dia hantar orang supaya sampaikan pesanan dia, iaitu hantarkan kepadaku Sarah itu. Fa arsala biha, Ibrahim pun menghantarkannya. Faqama ilaiha, raja yang zalim itu pun bangun, pergi kepada Sarah. Sarah pun berdiri dan mengambil air sembahyang dan bersembahyang. Faqalat, lalu dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar telah beriman kepadamu dan kepada Rasulnya. Oleh itu janganlah engkau berikan kuasa kepada orang kafir terhadap aku. Faghutta, maka si raja itu pun ghutta, tersentak ataupun terkena sesuatu. Hatta rakadha birijlihi, sehingga dia menendang-nendang dengan kakinya, sehingga dia menggerak-gerakkan kakinya, jadi geleparlah kita kata, bergelepar. Babu yaminir rajul li sahibihi, ini bab sumpah seseorang untuk sahabatnya, bahawa dia adalah saudaranya. Kalau dia takut akan dibunuh saudaranya itu, sahabatnya itu, atau seumpamanya. Begitu juga setiap orang yang dipaksa, yang mana dia takut, dia bimbang, maka dia boleh mempertahankannya, membelanya, yakni melepaskan daripadanya segala macam kezaliman yang mungkin dilakukan. Wa yuqatilu dunahu, dan boleh dia memerangi orang yang mahu mengganggu sahibihi, kawannya itu. Wala yakhdhuluhu, dia tidak boleh membiarkannya begitu saja. Fa in qatala dunal mazlum, kalau dia membunuh kerana mempertahankan orang yang dizalimi, fala qawada alaihi, maka tidak dikenakan qawad, hukuman bunuh ke atasnya, wala qisas, dan tidak juga qisas. Wa in qila lahu, dan kalau dikatakan kepadanya, engkau mesti minum arak atau makan bangkai, atau engkau mesti jualkan hambamu, atau engkau mesti mengaku engkau ada berhutang,